Mutakhir ini banyak kita bicarakan tentang petunjuk-petunjuk ekonomi. Pastinya kita memahami cabaran yang dihadapi oleh rakyat berikutan kenaikan harga barangan kita sebut sebagai inflasi. Dan sebelum ini juga banyak dibicarakan tentang apakah dasar-dasar ini, bagaimana ia digubal bersama tetamu yang bakal saya perkenalkan seketika nanti. Untuk menyambung perbincangan itu, ingin kita lihat peranan-peranan yang ada dan cabarannya bagi kita berdepan dengan realiti baru, realiti 2023 yang digambarkan mungkin akan kekal terus mencabar. Dan bersama sekali lagi Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi. Assalamualaikum Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana bersama. Saya kira perlu banyak kesabaran menangani isu-isu ekonomi semasa ini, Datuk Seri. Dan Datuk Seri banyak bercakap soal bagaimana dasar ini digubal oleh pelbagai entiti. Tetapi bagaimana dengan portfolio Datuk Seri sendiri, EPU itu sendiri, di dalam menggubal dasar-dasar ekonomi kita? Yang pertama, antara kementerian yang terpenting untuk mengubah dasar ekonomi dan kewangan adalah Kementerian Kewangan. Itu sudah pasti penting. Kami di unit perancang ekonomi di bawah Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan Bank Negara Malaysia, Jabatan Perangkaan. Ini antara kementerian dan agensi yang bertanggungjawab. Jadi umumnya ada dua peranan lah. Satu, perancangan jangka pendek dan sederhana. Yang kedua, jangka panjang. Kami di EPU tanggungjawab adalah untuk merancang rancangan 5 tahun. Yang terkini bulan September tahun lepas, Yang Berhormat Perdana Menteri telah membentangkan rancangan Malaysia ke-12 yang diluluskan oleh Parlimen. Itu rancangan 5 tahun. Itu tugas utama kami di EPU. Rancang untuk pendidikan, untuk kelestarian, kemampanan, rancang untuk sektor pembuatan, semua sektor ekonomi perlu ada perancangan. Amalan ini sudah banyak tahun dah. Jadi dah 12 rancangan Malaysia 5 tahun ni. Kami juga bertanggungjawab untuk mengubah dasar-dasar selain daripada rancangan 5 tahun, umpamanya dasar tenaga negara yang boleh lancarkan Perdana Menteri baru 2 minggu, dasar digital negara juga diurus dia oleh unit perancang ekonomi. Itu sebagai contohlah. Saya juga urus dia kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara yang menghalusi isu-isu ekonomi semasa dan akan memperlakukan kepada kerajaan tindakan yang perlu diambil. Inilah antara tugas kami di unit perancang ekonomi yang membantu Perdana Menteri dalam menggubal dasar-dasar tertentu, khususnya berkaitan dengan perancangan jangka sederhana dan jangka panjang. Ya, banyak soalan susulan di situ, Datuk Seri, kerana ada kalanya polisi ataupun dasar yang jangka pendek ini bakal memberikan kesan kepada jangka panjang. Datuk Seri menyebut soal RMK tadi. RMK 12 itu sendiri pun cabarannya adalah kerana ia digubal selepas kita berdepan dengan pandemik, PKP yang berpanjangan, menyebabkan pelaksanaan PKP RMK itu juga dibatasi. Tempohnya masih lagi 5 tahun. Tetapi kita berbaki, apakah masih viable sasaran RMK 12 itu dengan temanya MIM itu, makmur, inklusif dan mampan tu, Datuk Seri? Sudah pasti ada kaitan antara jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang itu berasas jangka pendek. Itu sebabnya prioriti utama kita ialah untuk memulihkan ekonomi negara. 8 pakej ekonomi yang melibatkan 530 bilion itu merupakan pakej yang dirangka oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan bagi menangani masalah jangka pendek. Tapi sudah pasti jangka pendek ada kesan kepada jangka panjang. Oleh itu RMK 12 juga antara tujuan utama ialah untuk memulihkan ekonomi negara. Itu sebabnya kita ada makmur, inklusif dan mampan. Jadi makmur itu bermaksud pertumbuhan ekonomi. Benar COVID-19 ini telah memberi banyak cabaran kepada kita. 4 kali ditunda pembentangan RMK 12. Akhirnya 27 September tahun lepas baru dibentangkan. Patut setahun belum itu. Kami dah sedia semua dah. Semua dah rancang semua dah. Bila COVID ni berlanjutan, maka kita terpaksa melihat semula kepada beberapa target yang kita ada, dan beberapa target itu kita perlu turunkan. Umpamanya mengambil kira suasana semasa COVID-19 punya kesan yang amat besar, bukan saja kepada kesihatan, hampir 40,000 rakyat Malaysia meninggal dunia, tapi di segi ekonomi kesan cukup teruk.
Tapi alhamdulillah ekonomi kita semakin pulih dan tahun ini seperti sudah maklum Bank Dunia baru mengeluarkan kenyataan bahawa kalau jangkaan kita 5.3 hingga 6.3 itu jangkaan kita untuk pertumbuhan tahun ini. Bank Dunia menyatakan bahawa mutakhir ini ramalannya ialah 6.4% kadar pertumbuhan. Ini merupakan satu pengesahan lah tentang dasar-dasar kita yang telah membuahkan hasil dari segi pemulihan ekonomi untuk tahun 2022. Ya, Datuk Seri, menariknya di sini kerana hari ini seluruh dunia mula bercakap soal ekonomi yang mapan. Dan kita bercakap soal RMK 12 yang sudah pun direncanakan, sudah pun dilaksanakan. Tetapi bila bercakap soal ekonomi mapan ini, banyak saja variable faktor-faktor baru soal kelestarian alam sekitar. Jadi ini akan memberikan kesan kepada perancangan kita yang sudah sedia ada dalam RMK, bagaimana? Sebenarnya seperti saya sebut tadi, kita ada 3 perkara utama. Yang pertama, Malaysia makmur, Malaysia inklusif, Malaysia mampan. Makmur jelas pertumbuhan yang kita kongsi bersama, inklusif kita kongsi bersama, termasuklah yang miskin harus dibantu, perusahaan kecil dan sederhana harus dibantu. Mampan ini satu agenda yang bukan baru, tetapi diberi penekanan baru. COP26, sekejap lagi COP27 di Mesir, COP26 di Glasgow. Jadi ini satu perkara yang amat penting yang kadang-kadang kita lupa lah. Banjir yang berlaku di Baling baru-baru ini 3 kali berulang. Sebelum itu di Jerai umpamanya. Dan kalau kita tengok seluruh dunia lah, di Pakistan apa yang berlaku di Pakistan tak pernah berlaku. Pada Pakistan ni berbukit buka padang pasir pun ada. Tapi kalau mengikut laporan kira 2,000 sudah meninggal dunia, 2,000 orang. Jadi seluruh dunia berhadapan dengan, dan 2-3 hari ini taufan di Jepun ada, di Korea ada, Filipina memang biasalah dengan taufan ni. Jadi perubahan iklim satu masalah yang besar. Kita telah merangka satu plan jangka panjang lah untuk sekarang hingga tahun 2100 umpamanya yang melibatkan perbelanjaan hampir 400 bilion. Dan yang terkini dalam 5 tahun ini kerajaan bercadang untuk melanjarkan 15 bilion ringgit. Jadi kos untuk menangani isu perubahan iklim ini terlalu tinggi, amat tinggi. Tapi kalau kita tidak melaksanakan projek-projek ini, maka pantai-pantai kita akan terhakis, iklim kita akan mengalami masalah yang besar. Jadi sungai-sungai pun tidak ada ikan, tidak ada apalah. Kalau dulu kita boleh tangkap ikan di sungai-sungai kita bersih apa semua. Jadi alam sekitar ni kelestarian adalah satu agenda penting. Kita ada hutan-hutan kita nak pelihara. Sekarang ini forest cover ni kira 54% Malaysia ni satu pencapaian yang baik, tetapi tak semestinya kita dapat kekalkan. Malah kita perlu tanam lebih banyak pokok-pokok. Jadi agenda penting ini juga terkandung dalam SDG. Sustainable Development Goals ini, agenda pembangunan mampan. 2015 negara-negara bangsa bersatu bersetuju dengan SDG. Nombor 1 ialah berkaitan dengan tiada kemiskinan, nombor 2 kesihatan, pendidikan, akhir sekali yang ke-17 ialah kerjasama antara negara-negara. Jadi kita juga di Malaysia merupakan penyokong kuat SDG ini, dan malah kita baru buat keputusan untuk menubuhkan satu pusat SDG supaya melambangkan komitmen kita di bawah IPU lah. Bawah kami di IPU ini sedang ditubuhkan dalam penubuhan. Jadi agenda kelestarian umpamanya kalau kita lihat kepada ekonomi kitaran, sampah-sampah kita tidak kitar semula. Ini memberi kesan plastik umpamanya. Kita ada perancangan tetapi belum berjaya lagi. Jadi agenda kelestarian amat penting sekali dan harus bermula dari sekolah sebenarnya. Pendidikan sekolah anak kecil kalau mereka tidak terdidik tentang pentingnya kelestarian. Jadi saya cerita ni RMK 12 memang makmur, inklusif dan mampan. Dan kalau kita lihat di segi kewangan pun kita harus perlu memastikan ia mampan. Kita perlu pastikan bahawa pinjaman kita itu mampu dibayar. Kita perlu pastikan subsidi itu kita kaji betul-betul. Sekarang ni memang subsidi itu perlu kita laksanakan untuk bantu rakyat. Tapi untuk jangka sederhana jangka panjang sudah pasti kita harus melihat dalam konteks mungkin subsidi tersasar, subsidi bersasar
umpamanya. Jadi untuk memastikan kelestarian. Jadi untuk menguruskan kewangan negara umpamanya tak ada beza dengan pengurusan kewangan peribadi kita, keluarga kita. Maknanya kita kena berbelanja mengikut kemampuan kita. Dan dalam konteks negara kita kena pastikan bahawa asas hasil yang kutip-kutip itu mencukupi untuk membiayai sekurang-kurangnya belanja mengurus ni gaji, pencen, bayar hutang apa, faedah hutang. Ini antara perkara-perkara. Jadi kelestarian ini merentasi bukan saja alam sekitar, kehidupan kita, kelestarian kewangan juga kemampanan itu penting. Itu realitinya kerana jika sesuatu model pembangunan yang kita laksanakan itu tidak mampan, satu hari masalah besar akan timbul dan kita perlu ambil langkah-langkah preventif. Itulah sebabnya dalam RMK 12 kita ada Kementerian Air dan Alam Sekitar, Kementerian Tenaga umpamanya, ini antara agensi yang paling penting. Itu sebabnya dalam 2 minggu lepas Perdana Menteri melancarkan dasar tenaga negara dan antaranya umpamanya dalam hal public transport, pengangkutan awam. Sekarang ini cuma 20% saja yang menggunakan pengangkutan awam. Itu pun kita tak pasti yang kita tepat ke tidak. Dan matlamat kita tahun 2040 50%. Kerana kalau kita guna kereta sendiri pergi ke pejabat dengan asapnya, dengan emissionnya, dengan gas, GHG-nya, ini akan memudaratkan alam sekitar. Umpamanya sekarang digalakkan penggunaan electric vehicle, EV di banyak negara di Eropah banyak galakan diberikan. Kita ni sekarang tak banyak, sikit sangat. Matlamat kita tahun 2040 kira-kira 40% ataupun 38% hendaklah kereta-kereta di jalan itu adalah kereta EV. Jadi ini adalah perancangan kita. Tapi yang penting sekali ialah pemantauan. Nak pastikan tak guna kita ada perancangan atas kertas tapi tidak berjalan. Jadi ini semua perlu dipantau. InsyaAllah kerajaan komited dalam mencapai agenda mampan yang terkandung dalam RMK 12 dan kita akan pantau untuk pastikan bahawa kita mencapai matlamat yang telah kita tetapkan. Dan di sini menariknya kerana selalu saja yang diwar-warkan saban tahun adalah soal bajet. Tapi bajet itu adalah pengurusan pengoperasian tahunannya. Yang big picture, kompas sebenarnya adalah RMK. Kerana di situ keperluannya adalah melakukan transformasi. Bukan sekadar idea di peringkat kementerian tetapi dasar dan juga struktur ekonomi kita. Selalu saja disebutkan di mana ada krisis, maka di situ ada peluang untuk kita transform ekonomi. Dan ini adalah juga satu peluang baru dalam keadaan ekonomi mapan, ekonomi kitaran, EV segala macam itu. Dan itu terletak di bawah bahu, di atas bahu Datuk Seri saya kira. Mentransformasikan idea ekonomi dan juga agensi-agensi yang terbabit. Saya kira di situ perlu Datuk Seri kongsikan. Transformasi ini penting, ya. Kita kena selesai masalah jangka pendek, masalah sudah pasti, masalah rakyat, masalah makanan, masalah kesihatan, itu amat penting sekali. Dalam pada itu kita harus berani untuk melaksanakan transformasi. Umpamanya kalau kita lihat kepada dasar buruh negara, kita bergantung kepada buruh asing, kita bercakap tentang otomasi, tetapi tak berjalan, slow sangat, jadi kita harus berani dan melaksanakannya. Kalau tidak, kita pergantungan, kita dah banyak tahun dah bercakap tentang buruh asing. Kita perlu buruh asing, memang kita perlu beberapa pekerjaan, rakyat Malaysia tak berminat, tak mampu, tetapi bilangannya. Sekarang ni kita ada yang halal, yang parti dan lain-lain. Jadi ini satu contoh transformasi. Jadi kalau kita tidak mula melaksanakan perubahan ini, maka kita akan terbeban dengan masalah sampai bila-bila. Itu satu contoh. Pentadbiran awam gitu juga. Kita ada pertindahan di kalangan di antara jabatan kerajaan. Kadang-kadang di luar sana, banyak yang merungut, kena pergi sana sini. Jadi itu juga transformasi yang harus ada keberanian untuk mengelakkan pertindahan. Burokrasi, saya berkebetulan fungsi bersama Pemudah. Pemudah satu jawatan kuasa antara awam dan swasta. Kita mesyuarat sekali sebulan untuk selesai masalah yang dihadapi oleh syarikat-syarikat sektor swasta. Jadi burokrasi ini berlapis-lapis, berbulan-bulan untuk selesai masalah. Jadi kita sudah buat keputusan untuk menubuhkan, untuk kerajaan sudah mengarahkan setiap kementerian, jabatan menubuhkan My Mudah. Jadi alhamdulillah sudah bermula dan kita mahu ujung tahun ini
ditubuhkan Main Mudah. Ya. Main Mudah ini satu platform untuk kita adakan interaksi antara sektor awam dengan swasta untuk menyelesaikan masalah mereka. Proses. Jadi kita sebagai sebuah negara, kalau kita tidak ambil tindakan yang radikal, ya, untuk mengelakkan pertindahan, ya, untuk melaksanakan agenda mampan, ya, untuk mengurangkan penggunaan buruh asing umpamanya, maka kita tak akan ke mana. Kita bercakap tentang pelaburan yang berkualiti. Ini diteraju oleh MITI. Alhamdulillah kita telah mula menerima semakin banyak yang berkualiti, tapi kita perlu tambahkan lagi. Ya. Kita ada masalah umpamanya mismatch, ketidakpadanan antara apa yang kita keluarkan, graduan ini, TVET dan lain-lain, dengan permintaan industri. Jadi perlu kita selesai masalah ini. Kita perlu bawa lebih banyak lagi pelaburan yang berkualiti, yang bayar gaji bukan 1,500, ya, tapi 5,000. Kita nak jadi ujung RMK 12 ini 2025, insya-Allah 2026 nak jadi negara berpendapatan tinggi. Ya. Jadi kalau kita tak banyak kemahiran tidak ada, kita terus bergantung kepada buruh asing, kita tidak ada otomasi, kita tidak ada transformasi, maka tidak akan ke mana. Jadi kita harus ingat bahawa Korea dengan Malaysia umpamanya, dulu kita sama tahap, ya. Tapi 20 tahun lalu Korea telah melepasi kita. Sekarang ini di segi pendapatan per kapita umpamanya Korea sudah 4-5 kali lebih tinggi daripada kita. Korea ada Hyundai, ada Samsung, teknologinya canggih, ya. Jadi kita satu masa dahulu Korea lebih mundur daripada Malaysia. Ini cabaran bagi kita. Jadi sebagai sebuah agensi perancang negara di EPU, itulah antara perkara yang kita perlu lakukan. Kita harus ada keberanian dan kita kena pantau. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita pantau dengan rapi RMK 12 ini, dipantau sendiri oleh Perdana Menteri, Jawatankuasa peringkat tertinggi 3 kali dah mesyuarat, di mana kita semak, ya, sama ada segala target ditetapkan itu dicapai ataupun tidak. Jadi ia bukan saja menuntut kemampuan untuk merancang, tapi yang lebih penting mungkin ialah kemampuan untuk laksanakan perancangan dengan berkesan. Inilah beberapa. Jadi kita ada berapa banyak cabaran sekarang ini, jangka pendek, tetapi jangan kita alpa sambil kita menangani isu jangka pendek. Yang penting inflasi dan lain-lain kita cuba tanganinya. Pada masa yang sama kita harus ada keberanian untuk melakukan perubahan yang radikal. Kalau tidak, kita sebagai sebuah negara Malaysia hebat. Rakyatnya ramai bijak-bijak, sumber pun banyak, kita ada asas yang kukuh, kedudukan kita strategik di tengah-tengah ASEAN ini, ya, kita ada infrastruktur yang canggih, jalan raya, semua pelabuhan. Jadi kesemuanya bahan-bahan itu ada semua, ya. Ingredient orang kata semua cukup ada. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tak boleh jadi negara berpendapatan tinggi. Ya, Datuk Seri, saya menghayati cabarannya kerana RMK itu selalunya kita bercakap dalam kerangka 5 tahun. Tapi bila kita berdepan dengan COVID hari itu, kita cuma tinggal setengah daripada penggal yang selalunya. Jadi saya mengucapkan semoga terus kekal tabah menggalas tanggungjawab ini, pastinya dengan kemelut politik dan ekonomi yang ada. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan kami untuk kesekian kalinya, dan terima kasih kepada semua penonton inklusif. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.